Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, pelik juga puan-puan belakang, lain puan-puan di belakang. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya, dengan inayah dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bersama-sama pada pagi ini, tuan-tuan. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala meneruskan kehidupan ini selepas kita direhatkan dengan kerehatan yang sebentar, dengan direhatkan kematian kecil. Tidur merupakan salah satu daripada kematian kecil kepada manusia, yang merupakan satu kerehatan kepada kita. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, Allah masih lagi memberikan dan meminjamkan usia yang singkat ini kepada kita untuk terus kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk terus kita menjadi hamba Allah yang sentiasa taat dan patuh kepadanya. InsyaAllah, mudah-mudahan apa jua yang kita lakukan dengan kesempatan masa yang ada, Allah memberi ganjaran yang sebaik-baiknya kepada kita. InsyaAllah, tuan-tuan, kita sambung perbincangan kita yang sebelum tu. Kita sebelum tu cakap tentang ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dah sebut, tuan-tuan, sebelum tu bahawa Allah Subhanahu wa taala menciptakan fizikal Rasulullah tu, rupa bentuk Rasulullah tu dalam keadaan yang sederhana dan sempurna, yang menggambarkan keseimbangan bagi ciri-ciri fizikal Nabi. Seorang tabi'in menggambarkan bahawa khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan, sebaik-baik perkara itu adalah pertengahan. Sebaya bila kita madah ciri-ciri fizikal Rasulullah itu adalah ciri fizikal yang terbaik, yang merupakan sifat-sifat kesederhanaan dan keseimbangan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kepada Nabi. Yang kita dah sebut sebelum tu, tuan-tuan, bahawa Rasulullah ketinggiannya adalah ketinggian yang sederhana. Nabi itu si terlalu tinggi dan si rendah. Maknanya ketinggian yang sederhana di antara tinggi dan rendah. Dan kulit Nabi berwarna putih kemerah-merahan, yang para sahabat menyebutnya sebagai kalau banyak hadis menyebut tentang ciri-ciri kulit Nabi itu, yang ada sifat putih dan kemerah-merahan. Lalu disimpulkan bahawa kulit Rasulullah itu azharul laun, putih bercahaya yang bersinar, kerana bersinar bercahaya atau kerana bercampur dengan kemerah-merahan putihnya. Kemudian, tuan-tuan, kita juga nanggap bahawa antara ciri fizikal Nabi yang lain adalah rambut Rasulullah. Macam ni rupa rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat bernama Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an menceritakan bahawa rambut Nabi itu merupakan rambut Nabi itu yang merupakan rambut yang si terlalu kita madah kerinting dan si terlalu lurus. Tapi di antara keduanya adalah ikal mayang. Maknanya rambut Nabi itu beralun, si terlalu kerinting dan si terlalu lurus. Maknanya pertengahan juga. Rambut Nabi itu lurus berombak, beralun. Dan Al-Bara' bin Azib tu, yang merupakan salah seorang sahabat Rasulullah yang sempat hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan orang Ansar
melihat susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab ianya dapat menggambarkan bagaimana rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Bara' bin Azib tu ketika Nabi hijrah ke Madinah, yang merupakan orang Ansar, orang yang kita madah orang asal Madinah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah nya masih kecil. Dan bila nya masa kecil ya, pernah berapa kalinya cuba untuk ikut perang bersama Rasulullah. Antara perangnya cuba untuk ikut bersama Rasulullah adalah perang Badar. Perang Badar. Tapi masa ianya masa kecil. Bilanya masa kecil ya, Rasulullah menolak membenarkannya untuk bersama menyertai peperangan tersebut. Tapi selepas daripada itu Rasulullah membenarkannya ikut perang bersama Nabi, dan kira-kira 15 peperangan yang menyertai bersama Rasulullah dalam perang menentang orang Quraisy, kafir Quraisy dan sebagainya. Dan selepas Nabi wafat, tuan-tuan, Al-Bara' bin Azib tu pindah ke Kufah. Bila kita nanggala selepas Nabi wafat tu, banyak para sahabat yang hijrah ke tempat lain, keluar daripada Madinah untuk menyebarkan dakwah, untuk menyampaikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meninggal pada tahun 72 Hijrah. Mana lama usia Al-Bara' bin Azib tu hidup selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cerita, tuan-tuan, tentang Rasulullah tu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma bainal mankibain azimal jummati ila syahmati uzunai alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattun ahsana min. Diriwayatkan daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu an, beliau menceritakan Rasulullah merupakan seorang yang ketinggian sederhana. Punya madah hadis sebelum tu kita madah Anas bin Malik pun cerita benda yang sama lah, bahawa Rasulullah tu ketinggiannya si terlalu tinggi dan si terlalu rendah. Mana sederhana, ketinggian sederhana. Di antara dua bahu baginda jauh atau lebar. Mana bahu baginda tu adalah bidang lebar. Yang nyebut rambut Nabi tu disebutnya azimal jummati ila syahmati uzunain. Rambut jumahnya tebal dari atas kepala hingga ke bahagian bawah cuping telinga. Adapun dari bawah cuping telinga hingga ke mencecah bahu nipis sahaja. Rambut Nabi, tuan-tuan, kalau kita baca hadis tu banyak menyebut tentang para sahabat menyebut tentang rambut Nabi yang ada 3 sifat yang menyebut tentang rambut Nabi nak. Pertamanya jummah, iaitu rambut yang mencecah bahu. Ada kalanya rambut Nabi tu mencecah sehingga ke bahu, tapi sekedar lebih daripada bahu, mencecah hingga ke bahu. Yang keduanya wafrah, iaitu bawah daripada cuping telinga tapi mencecah bahu. Maknanya rambut Nabi bawah daripada cuping telinganya. Dan sikitnya limah. Limah tu adalah rambut yang melepasi sama ada rambut Nabi tu melepasi bahu, mencecah bahu ataupun tidak. Maknanya lepas daripada telinga tapi melebihi bahu, tapi di antara keduanya. Ya, antara hadis yang menyebut tentang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya rambut Nabi itu kebiasa antara melepasi daripada telinganya, cuping telinganya hinggalah ke bahu, tapi tidak melebihi daripada bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rambut Nabi kita sebut bahawa ikal lurus berombak, nyasik kerinting, tidak terlalu kerinting dan tidak terlalu lurus. Yang nyebut juga Nabi tu pakai baju alaihullatun khamra. Nabi menggunakan pakaian hullah yang berwarna merah. Maknanya ada
hadis Nabi, para sahabat melihat Rasulullah menggunakan baju berwarna merah. Walaupun ada perbahasan di sini, adakah Nabi menggunakan baju yang merah benar atau baju yang bercampur merah dengan warna lain. Ya, ada perbahasan ulama lagi. Tapi kalau kita nangga banyak hadis juga, ulama mentafsirnya bahawa Nabi pernah menggunakan baju warna merah. Hullah tu adalah baju yang ni ada dua kain kan, segi rida, segi izar. Rida tu kita pakai bahagian atasnya, macam orang pergi haji umrah. Ni ada rida, pakaian di atasnya, dan ada izar untuk menutup di antara pusat dan lututnya. So hullah tu adalah pakaian yang terdiri daripada dua kain, rida macam selendang untuk menutup badannya, dan kemudian izar. Izar itu adalah kain yang untuk menutup aurat di antara pusat dan lututnya. Dan Nabi pernah menggunakan hullah yang berwarna merah. Dan Bara' bin Azib tu madah juga, ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min. Aku tidak selamanya tidak pernah aku melihat sesuatu yang lebih indah daripada baginda. Maknanya hidup bersama Nabi, lihat Rasulullah, ya, seedar manusia yang lain yang lebih indah, lebih kacak, lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sudut fizikalnya, dari sudut pakaiannya dan sebagainya. Kemudian sifat lain yang disebut tentang Rasulullah tu juga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib yang menyebut tentang kesempurnaan fizikal dan mental Rasulullah. Ali bin Abi Talib, tuan-tuan, merupakan sepupu Nabi dan merupakan menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Talib merupakan salah seorang daripada yang terawal memeluk agama Islam, kan. Bila Rasulullah menerima wahyu, antara manusia-manusia yang terawal memeluk Islam antaranya Khadijah, wanita yang pertama memeluk Islam, Abu Bakar Siddiq, lelaki dewasa yang pertama memeluk Islam. Kemudian juga adalah Ali bin Abi Talib, merupakan kanak-kanak yang paling awal memeluk Islam. As-sabiqun al-awwalun, di antara orang-orang terawal memeluk Islam di Mekah. Dan ketika ya, tuan-tuan, dikatakan Ali bin Abi Talib tu memeluk Islam pada umur 9 tahun. Masih muda, 9 tahun. Ali bin Abi Talib, Abi Talib tu bapa saudara Nabi yang jaga Nabi, tapi Abu Talib tidak memeluk Islam. Dan Abu Talib tidak membantah anaknya Ali bin Abi Talib untuk memeluk Islam. Dan bila kita madah tentang Ali bin Abi Talib tu juga, Ali bin Abi Talib tu selain daripada sepupu Nabi, yang merupakan menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkahwin dengan anak Nabi, iaitu Fatimah Az-Zahra. Dan Ali itu merupakan 10 seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Nabi memang jelas sebut dalam hadisnya, menyebut siapa 10 orang yang confirm masuk syurga, termasuklah Ali bin Abi Talib. Selepas yang merupakan khalifah yang keempat, selepas Sayyidina Uthman wafat, maka Ali diangkat menjadi khalifah yang keempat bagi umat Islam. Dan Ali meninggal pada tahun ke-40 Hijrah ketika berumur 58 tahun. Dan bila kita madah Ali itu merupakan menantu Nabi, sepupu Nabi, maknanya rapatlah hubungannya, kan, dan nyanangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dekat. Ali bin Abi Talib madah, qala lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-tawil wala bil-qasir shasnul kaffaini wal qadamain. Nabi nyamadah, Nabi tidak tinggi dan tidak pula rendah. Sama macam hadis lainnya, mana Nabi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah, pertengahan di antaranya ketinggian Rasulullah. Yang mana lagi, dua tapak tangan Nabi dan tapak kaki Nabi agak kasar dan tebal. Yang mana di situ bahawa tapak tangan Nabi, tapak tangan dua tapak kaki Nabi agak kasar.
agak kasar. Tapi dalam hadis lain tuan-tuan, kalau kita baca hadis lain, antaranya disebut oleh Anas bin Malik madah, tapak tangan Nabi tu lembut, tapi Ali tak madah, tapak tangan Rasulullah tu agak kasar padanya. Tapi ulama bahas tentang tu, bagi menyelaras di antara Anas pun tangan Nabi, Anas bin Malik tu pun hidup bersama Nabi, Ali bin Abi Talib pun hidup bersama Nabi. Cumanya dalam keadaan berbeza barangkali tuan-tuan, ada ulama yang membuat kesimpulan bahawa tapak tangan Nabi tu ada kalanya kasar disebabkan oleh selepas jihad, selepas berlaku peperangan, ataupun selepas Nabi membantu isteri-isterinya melakukan kerja-kerja di rumah. Namun pada kebiasaannya tapak tangan Nabi itu dalam keadaan asal itu lembut. Ya, kita nak menyimpulkan di antara hadis yang madah tapak tangan Nabi itu kasar, dengan ada kalanya para sahabat madah tapak tangan Nabi itu adalah lembut. Tapi dalam keadaan lain juga ulama mentafsir yang disebut oleh Ali itu syasnul kaffaini wal qadamain. Syasnu tu dalam tafsiran tu madah kasar, tapi ada ulama mentafsirkan dengan makna besar dan berisi. Mana tapak tangan Nabi besar dan berisi, bukan maksudnya kasar. Setengah daripada tafsiran para ulama. Dan yang ada lagi, Rasulullah tu dari sudut fizikal Rasulullah, ukuran kepala Nabi dan juga sendi-sendi tulang Nabi adalah besar. Bila kita kepala Nabi besar menggambarkan bahawa kebijakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ada juga tulang-tulang sendi Nabi besar, nampak. Tulang-tulang sendi Rasulullah tu nampak besar dilihat oleh para sahabat. Kemudian bulu-bulu, ada bulu halus di dada baginda yang memanjang di antara dada sehinggalah ke pusat. Nabi memiliki barisan bulu yang memanjang daripada dadanya, bulu-bulu halus daripada dada sampailah ke pusat. Dan Ali madah juga iza masya, apabila Nabi berjalan, Nabi condong seolah-olah condong ke depan, seolah-olah sedang menuruni tempat yang curam, seolah Nabi sedang menuruni bukit. Mana bila Nabi berjalan tu Nabi condong ke depan, menunduk ke bawah. Ya, sifat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Kemudian dalam hadis lain lagi, Ibrahim bin Muhammad menyebut tentang sifat fizikal Rasulullah tu. Ibrahim bin Muhammad, tuan-tuan, Ibrahim bin Muhammad, kita kadang-kadang saya tahu rupa-rupanya Sayyidina Ali menantu kepada Rasulullah, ya, ada cucu lain, ada Ali bin Abi Talib tu, selain daripada isterinya Fatimah Az-Zahra, nya ada isteri lain. Sebab kalau kita nangga Ali tu nya beristeri dengan Fatimah, si lama lepas Nabi wafat, Fatimah pun wafat juga. Kan, berapa bulan selepas Nabi wafat, Fatimah Az-Zahra pun wafat. Jadi Sayyidina Ali tu nya ada isteri lain. Nya ada isteri lain selain daripada Fatimah, yang salah seorang anak Sayyidina Ali dengan wanita lainnya, iaitu seorang wanita yang bernama Khawlah binti Ja'far Al-Hanafiyah, seorang wanita daripada Bani Hanifah yang dikahwini oleh Sayyidina Ali. Dan bilanya kahwin dengan Sayyidina Ali kahwin dengan Khawlah binti Ja'far tu, nya ada anak, dan salah seorang anak Sayyidina Ali bersama dengan Khawlah tu adalah
Muhammad namanya. Muhammad. Dan Muhammad tu ada anak yang bernama Ibrahim. Mana Ibrahim bin Muhammad tu adalah cucu kepada Sayyidina Ali dan cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa kepada Ibrahim yang riwayat hadis tu adalah Ibrahim bin Muhammad. Jadi bapaknya Muhammad bin Ali tu adalah anak Sayyidina Ali. Tapi biasanya anak Sayyidina Ali yang bernama Muhammad tu disebut sebagai Muhammad bin Hanafiyah, sebabnya dinisbahkan kepada ibunya daripada kabilah Bani Hanifah. Dan Muhammad tu ada banyak anak, yang di antara anaknya yang menjadi perawi hadis adalah namanya Ibrahim. Tapi Ibrahim tu si sempat bertemu dengan datuknya Sayyidina Ali. Punya si sempat temu datuknya, apatah lagi si sempat bertemu dengan moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama, menurut ulama, hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad cucu kepada Sayyidina Ali itu adalah hadis munqati', hadis yang sanadnya terputus. Tapi dia cerita tentang bagaimana fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibrahim bin Muhammad yang merupakan salah seorang daripada cucu Sayyidina Ali. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Talib ketika menyifatkan fizikal Rasulullah, beliau berkata Rasulullah tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu rendah. Maksudnya madah Nabi tu si terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Baginda berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut baginda tidak kerinting. Madah rambut Nabi si kerinting bergolong dan tidak pula lurus kaku, tetapi ikal berombak. Ikal berombak. Rambut Nabi. Badan baginda tidak gemuk. Nabi si gemuk, memang Rasulullah tidak gemuk. Kalau kita madah juga dada Nabi tu seiring dengan perutnya. Mana perut Nabi tidak ke hadapan. Nabi bukan istilah kita boroi lah kena tu nak. Nabi dada dengan perutnya adalah seimbang, sama paras. Nabi bukan berisi, bukan gemuk lah, tapi Nabi si terlalu kurus. Kemudiannya madah wajah tidak bulat tetapi agak bundar. Wajah baginda bukan bulat, tapi bundar. Kulit baginda putih kemerah-merahan. Anak mata Nabi pada keduanya mata baginda hitam pekat. Maknanya bila kita madah mata hitam dalam mata Nabi itu pekat, hitamnya pekat. Pekat memang hitam pekat. Kita madah yang jelas pekat hitamnya. Bulu mata Nabi panjang ataupun lentik. Bila kita madah bulu mata Nabi itu lentik, panjang dan lentik atau lentik. Tulang pangkal bahu dan tulang penemu antara dua bahunya besar. Tulang bahunya tu bidang. Kita madah tadi dada Nabi adalah bidang lebar, besar. Kemudian yang madah lagi, baginda tidak berbulu di keseluruhan badan, cuma sedikit bulu halus yang memanjang di antara dada sampailah ke pusat baginda. Kemudian tapak tangan Nabi dan kaki Nabi terasa tebal. Tak kala berjalan Rasulullah akan langkah kuat tegap seakan-akan turun ke tempat yang curam. Maknanya benda yang lebih kurang sama diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad tu menceritakan daripada datuknya Ali bin Abi Talib tentang sifat-sifat fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkannya dalam badan Nabi tidak gemuk, wajah Nabi tidak bulat tetapi agak bundar, mata Nabi, bulu mata Nabi bila temanah mata Nabi, mata hitam yang di dalamnya adalah
hitam pekat. Bila hitam pekat tu nampak jelas hitam pekatnya. Kemudian bulu mata Nabi lentik, panjang ataupun lentik. Tulang rangka badan Nabi, tulang pangkal bahunya dan penemu di antara tulang bahu Nabi tu besar, nampak besar dilihat oleh para sahabat. Kemudian badan Nabi tidak berbulu melainkan sedikit bulu, bulu-bulu nipis yang memanjang di antara dada sampailah ke pusat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa nama, ciri-ciri fizikal yang disebut oleh Ibrahim bin Muhammad. Sama juga tuan-tuan, hadis lain yang diceritakan oleh para sahabat lain seperti Husain bin Ali, nya cerita juga tentang bukan Husain, Hasan bin Ali. Hasan tu cucu Nabi kan, anak kepada Saidina Ali, anaknya dengan Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra. Yang cerita, aku telah bertanya bapa saudaraku daripada sebelah ibuku iaitu Hindun bin Ali bin Abi Hallah, telah menyifatkan tentang peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, cantiknya sifat baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin supaya diceritakan sebahagian daripada sifat Rasulullah tu. Lalu beliau menceritakannya madah. Hindun bin Abi Hallah tu cerita, Rasulullah ialah seorang yang berjiwa besar dan digeruni oleh hati yang memandangnya. Wajah baginda bersinar bagai rembulan pada bulan purnama. Macam kita nanggap bulan purnama yang penuh, yang terang benderang, yang bersinar ya. Macam ni digambarkan oleh para sahabat wajah baginda, yang bila kita mandang memang suka memandang wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda lebih tinggi daripada yang sederhana tinggi, namun lebih rendah daripada orang yang terlalu tinggi, pun sama sifatnya. Digambarkan Nabi itu lebih tinggi daripada orang sederhana tinggi, tapi rendah daripada orang yang terlalu tinggi. Mana ketinggian Nabi itu sederhana, ketinggian sederhana. Ukuran kepalanya besar, rambutnya ikal, rambut lurus berombak, dan apabila rambut baginda panjang sehingga menyebabkan ia mudah, Nabi itu antara sifat Nabi itu bila rambutnya Nabi belah dua, dibelah dua rambut Nabi, caranya nyikatnya dibelah dua, maka baginda mudah untuk membelahnya. Belah dua itu maksudnya ada sebelah kanan, ada sebelah kiri rambut Nabi nak. Tapi kalau tidak tuan-tuan, jika tidak maka tidak dibelah, maka dibiarkan berjuntai, berjuntai aja. Dan yang madah juga rambut baginda tak melepasi daripada cuping telinga, lepasi daripada cuping telinga baginda, yang menjadikan rambut baginda tu dalam keadaan wafrah, lebih daripada cuping telinga. Kemudian kulitnya pun sama dipadah macam sebelum tu, putih bercahaya ataupun putih bersinar, putih yang kemerah-merahan. Apatah lagi kalau kena pancaran matahari dan sebagainya, maka lebih terselah dan lagi putih bersinar kulit baginda sallallahu alaihi wasallam. Dahinya luas, dahi luas, yang ini tinggi dan lebar. Alisnya, dua alis atau keningnya melengkung nipis dan panjang sehingga ke penghujung mata, tapi sik bertemu di antara sik bertemu di antara dua keningnya. Kening Nabi tu panjang, nipis dan panjang, tapi sik bertemu. Ada juga tanangan orang bertemu alis keningnya, tapi kening Nabi nya sik bertemu, sik cantung, tapi panjang. Dan di antara dua alisnya terdapat urat yang timbul apabila baginda nampak marah. Kadang para sahabat tu nampak kemarahan pada baginda bila baginda tidak suka kepada sesuatu perkara, ataupun ada benda yang Nabi tidak berkenan yang dilakukan oleh
para sahabat atau lainnya, maka nampak kemarahan pada wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lagi nyebut bahawa hidung baginda adalah mancung. Aqnal irnin. Hidung Nabi mancung, padanya ada cahaya yang memancar sehingga orang tidak mengamatinya akan menyangka puncak hidungnya lebih mancung. Maknanya hidung Nabi tu mancung. Janggut Nabi tebal, kedua pipinya rata. Sunnahnya tuan-tuan, bagi antara sunnah yang disebut Nabi tu, menipiskan misai dan janggut dibiarkan panjang, tebal. Yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janggut Nabi tebal, kedua pipinya rata, tapi tidak, maksudnya tidak cengkung dan tidak tembam. Bukan tembam, nampak tembam berisik gila, pun cengkung, bukan cengkung yang sehingganya nampak tulang pipinya, tapi yang benar rata. Digambarkannya rata. Mulut Nabi lebar, serasi dengan bentuk wajah Nabi yang bundar, dan di antara gigi hadapan Nabi tu ada sedikit jarak. Maksudnya gigi Nabi tu serapat. Bila dilihat oleh para sahabat, nampak jarak di antara gigi Nabi. Maknanya tidak terlalu rapat di antara satu sama lain. Dan disebut juga macam tadi bahawa ada satu garisan bulu rambut halus yang membarisi di antara dada baginda sehingga pusat. Pun sama, bulu halus di antara dada Nabi sehingga ke pusat. Leher Nabi bagaikan leher yang ditempa dengan perak yang mulus. Cantik dilihat bentuk leher Nabi. Bentuk tubuhnya sederhana, badannya berisi tu kita sebut tadi bukan gemuk. Dalam Nyamadah berisi Nabi bukan gemuk, tapi berisi di situ maksudnya Nabi tu bukan kurus. Gemuk pun maknanya sederhana, dalam keadaan sederhana. Sederhana. Kemudian bentuk tubuhnya sederhana, badannya berisi dan pejal, perut dan dadanya sejajar. Saya madah tadi nak perut dengan dadanya adalah sejajar. Maknanya perut Nabi tidak ke hadapan. Tidak kalau ialah istilah kita kinetok boroi kita madah nak sebab makan Nabi itu makan yang sederhana kan, tidak melampau dalam bab makanan yang sehingga menampakkan pada fizikal baginda tu fizikalnya dalam keadaan yang sempurna. Perutnya tidak ke hadapan, dadanya bidang dan jarak antara kedua-dua bahunya lebar. Dadanya nampak bidang dadanya, kemudian bahunya nampak lebar. Kemudian lagi nampak bersih bercahaya pada badannya yang tidak dipenuhi bulu atau rambut. Badan Nabi cuma ada bulu tadi, bulu halus yang memanjang di antara dada sehingga ke pusat Rasulullah. Lehernya daripada bangkal leher sehingga yang tadi bulu daripada dada tu sampai ke pusat, garisan bulu halus. Kemudian kedua-dua kawasan puting pada dadanya dan kawasan perutnya bersih daripada bulu selain daripada tempat yang disebutkan tadi. Mana nak menggambarkan pada dada baginda sekedar bulu, melainkan bulu-bulu halus saja yang memanjang di antara dada Nabi sehingga ke pusat baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya digambarkan kepada bagaimana bentuk fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan baginda tuan-tuan, bila Nabi berjalan, kita madah Nabi berjalan tu, Nabi lebih banyak menunduk pandangannya ke bumi. Sebab digambarkan bila Nabi berjalan tu seolah-olah condong ke depan, seolah-olah Nabi turun daripada tempat yang tinggi. Nabi turun daripada cerun ataupun tempat yang tinggi, menundukkan pandangan Nabi. Nabi lebih menundukkan pandangannya ke bumi daripada mendongak wajahnya ke langit, bagi antaranya tuan-tuan memusatkan pemikiran dan meluaskan ikhtibarnya. Ya, tanda-tanda tawaduk adalah tuan-tuan
bila berjalan tu kita lebih banyak memandang ke bawah. Bukan mata kita meliar. Bila mata kita meliar, tuan-tuan, makin banyak benda yang si bagus kita rangga. Berjalan ke pasar pindah, bila meliar gila mata kita, banyak kadang-kadang pandangan-pandangan kita yang sesuai untuk dilihat. Tapi Nabi lebih banyak memandang ke bawah. Memandang ke bawah tu memandang bumi lah. Memandang bumi tu ni dah macam-macam kan. Lebih banyak memandang ke bawah. Tapi bukan juga sampai memandang ke bawah ya, sampai melanggar tiang. Tapi orang kena tu melanggar juga tiang. Bukan sebabnya memandang ke bawah nanggar bumi, tapi nanggar telefon. Sambil berjalan dan sambil hanya muka handphone, telefon sambil berjalan. Bahaya kan. Apatah lagi nanggar handphone tu ketika memandu, lagilah bahaya. Berjalan nanggar handphone kini tu pun jadi kebiasaan juga. Tapi Rasulullah lebih banyak memandang ke bawah tu, ke bumi, kerana sifat tawaduk baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan memang baginda, bila kita sebut baginda diutus untuk mentarbiah penduduk bumi, bukan mentarbiah penduduk langit. Baginda banyak memandang ke bawah. Banyak memandang ke bawah, tuan-tuan, kita banyak memandang tanah, bumi, dan kita akan kembali kepada tempat yang asal penciptaan kita daripada tanah. Lebih banyak membawa kepada muhasabah kepada diri kita sendiri. Ungkapan bahawa ada ungkapan menyebut kebanyakan pandangan Nabi kepada benda-benda dunia, tuan-tuan, ataupun benda perhiasan dunia itu adalah pandangan ekor mata aja. Nabi nanggap yang perhiasan dunia ataupun benda-benda duniawi itu Nabi mandang dengan ekor matanya aja. Maknanya bukan menanggap benar. Hanya memati secara lalu, bukan memati secara sungguh-sungguh. Benda-benda yang tidak sepatutnya, yang boleh mendatangkan maksiat ataupun dosa. Dan bila Nabi berjalan, tuan-tuan, Rasulullah tidak membenarkan para sahabat berjalan di belakang baginda. Nabi benarkan baginda berjalan, para sahabat berjalan di belakangnya, sebab Rasulullah madah kerana di belakangnya para malaikat ada di belakangnya. Sebenarnya pernah padahal para sahabat, biarkan di belakangku untuk mereka, yang ini para malaikat. Mana malaikat berjalan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun tapi, tuan-tuan, ada ketikanya baginda akan berjalan di hadapan para sahabat. Ada kalanya Nabi juga berjalan di hadapan para sahabat, sebab hadis Imam Nawawi menyebut bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda menjemput para sahabatnya, baginda ketika itu seumpama seorang menjemput satu kumpulan sahabat untuk menghadiri kenduri, maka baginda akan berjalan di hadapan para sahabat. Maknanya ada ketikanya juga Nabi berjalan di hadapan baginda dan para sahabat di belakangnya. Maknanya bukan nak madah keseluruhannya bahawa tidak dibenarkan untuk para sahabatnya berjalan di belakangnya, tapi ada ketikanya juga para sahabat berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah, tuan-tuan, bila bertemu dengan orang lain, maka baginda lah orang yang terlebih dahulu memberi salam. Bila baginda bertemu dengan sesiapa sahaja, termasuklah kepada kanak-kanak, maka dikatakan bahawa Rasulullah tu nya dulu memberi salam. Bila bertemunya dulu yang menyapa ataupun bertegur dengan orang dengan mengucapkan salam kepada orang tersebut. Menunjukkan Rasulullah merupakan orang yang peramah. Walaupun dikatakan Rasulullah tu bukan banyak bercakap pun. Nabi bercakap bila perlu sahaja Nabi bercakap. Tapi bila bertemu dengan orang, bertemu dengan hatta kepada kanak-kanak, maka Nabi dulu yang memberi salam kepada orang yang dijumpainya. Beri salam tu adalah sunat kan, tapi menjawab salam adalah wajib. So ya, ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ia gambaran fizikal dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam keadaan kehidupan sehariannya, tuan-tuan. Dalam hadis lain juga disebut daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu an menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama juga dalam hadis lain tadi, tuan-tuan, yang madah mulut Nabi lebar sesuai dengan wajahnya yang bundar. Mata putih Nabi ada warna kemerahan. Tadi kita sebut warna hitam, Nabi hitam sehitam-hitamnya, tapi melingkungi anak mata hitam ya adalah yang berwarna putih, tapi disebut oleh Jabir bin Samurah tu warna putih pada mata Nabi ya, ada kemerah-merahan dan tumitnya adalah kecil. Tumit kaki Nabi adalah kecil. Bagi orang Arab, tuan-tuan, seseorang yang memiliki mulut yang luas, lebar adalah orang yang disanjung kerana menggambarkannya kepetahannya bercakap. Dan memang pun kalau kita nangga, Rasulullah merupakan seorang yang bijak dalam berkata-kata, seorang yang sentiasa menjaga perkataannya, sentiasa menuturkan perkataan-perkataan yang baik, memberi idea-idea ataupun perkataan yang bernas kepada para sahabatnya ataupun kepada lawannya. Sebab bagi orang Arab, bila seseorang memiliki mulut yang lebar ataupun luas, maka ia adalah disanjung kerana orang tersebut mempunyai kepetahan dari sudut bercakap. Dan juga dikatakan juga tadi mata putih Nabi ya, ada sedikit kemerahannya pun merupakan salah satu daripada bila orang Arab tu mana suatu benda yang pun satu keistimewaan, disanjung satu benda yang yang baik dilihat oleh masyarakat Arab pada ketika ya, tuan-tuan. Dan kita sebut juga tadi bahawa bila wajah Nabi tu bundar, bagaikan bulan purnama yang sedang mengambang, yang dikatakan oleh Jabir bin Samurah juga madah, aku pernah melihat Rasulullah pada suatu malam terang benderang. Pada ketika itu Nabi menggunakan pakaian berwarna merah. Nabi pakainya Jabir bin Samurah tu nangga Nabi pada malam hari, ketika pada suatu malam yang bulan bersinar, seeda awan, bulan penuh, seeda awan, ketikanya madah Nabi menggunakan baju yang berwarna merah, dan yang memerhati Nabi, dan yang melihat bulan, yang melihat antara bulan dengan Nabi ya, walaupun bulan penuh, bulan yang bersinar, tapi madah aku mendapati baginda lebih indah daripada bulan. Kita nangga bulan penuh yang kacak nak sempurna je bulannya, tapi bila dibandingkan wajah Nabi dengan wajah bulannya, maka Jabir bin Samurah madah, maka wajah Nabi lebih indah daripada bulan. Kalau kita nak banding tadi wajah Nabi seumpama bulan purnama ya, tapi sebenarnya lebih lagi wajah Nabi lebih berseri daripada bulan purnama. Lebih kacak lagi, lebih suka lagi kita nangga daripada bulan purnama. Dan tadi dikatakan juga bahawa Nabi menggunakan pakaian berwarna merah. Ia menjadi dalil keharusan lelaki menggunakan pakaian berwarna merah. Walaupun ulama menukilkan ada hadis yang melarang tentang penggunaan warna merah tu, tapi kelak ada perbahasannya kelak, tuan-tuan, yang boleh kita lihat di hujungnya bagaimana konteks baju pakaian berwarna merah tu boleh dipakai ataupun tidak. Tapi secara dasarnya tidak menjadi halangan untuk penggunaan baju berwarna merah, sebab Rasulullah pun memakai pakaian yang berwarna merah. Kita nangga tentang pakaian yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ajak tuan-tuan sedikit perkongsian kita tentang kehebatan
ciri-ciri fizikal Nabi, wajah baginda, penampilan baginda, pakaian baginda yang sempurna, yang Allah ciptakan dalam keadaan yang sangat sempurna, yang dalam keadaan yang suka untuk orang memandangnya, tidak jemu untuk memandang Rasulullah. Kalau yang para sahabat madah ceritanya bahawa orang memandang Rasulullah tu melihat fizikal baginda pun dah hebat, apatah lagi kalau baginda bercakap, apatah lagi kalau baginda melakukan perkara-perkara lain, maka lebih lagi kehebatannya terselah. Digambarkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi saya ajak tuan-tuan perkongsian kita pagi tu, kelak kita sambung lagi tentang ciri-ciri fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dipadah tentang ciri fizikal tu tuan-tuan, bukanlah untuk kita nak menggambarkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk boleh melukiskan dan sebagainya. Cuma bila digambarkan bentuk fizikal Rasulullah macamnya, maka kita nak madah bahawa kehebatan manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu dengan ciri-ciri fizikal yang sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan bila dah tahu tentang ciri fizikal Nabi tu, dilukis Nabi dan sebagainya, bahkan yang menjadi hukum haram kan untuk kita melukis wajah baginda, badan baginda dan sebagainya. Tapi ciri fizikal yang disebut oleh para sahabat dia ada untuk kita mengetahui tentang ciri-ciri tersebut. Jadi saya itu saja. Mohon maaf atas segala ketelanjuran, kekurangan, terkasar bahasa dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.